yang kamar dia itu kita melata tak jadi. Dah cukup satu-satu. Dan jika meninggal ia akan sebiji batu dan lupa ia akan tempat. Jadi yang mana satu kita tak ingat. Jumrah pertama ke, yang kedua ke, ketiga. Tapi tertinggal satu biji. Hendaklah dijadikan dia kamar dia pada jumrah yang pertama. Itu yang kedua. Dan disempurnakan dia. Kemudian dikembalikan melota dua jumrah yang akhir kedua dengan tertib. Itulah cara dia. Yang keenam, dan bahawa adalah ia 7 kali lotar pada tiap-tiap jumrah dengan yakin. Maksud 7 kali lotar ni tak mesti 7 biji batu. Kalau kita ikat batu tular tak apa. Batu yang kita nak melontar tu kita ikat tali. Bila kita melontar tu kita karang naik. Melontar pula boleh. Sebab tu dia kata jikalau dengan sebiji batu sekali pun. Jadi kita tebuk batu tu kita ikat tali. Tali kecil je tak. Bila kita melontar macam supaya kita mengair ke. Melontar tu pun pusing naik. Kita melontar pula sah. Tapi kita nak 7 kali. Maka jika dilotar dengan 7 batu dengan sekali lotar, kita bus cekak 7 biji, kita bus tapak tangan sekaligus itu. Ataupun 2 biji batu, salah satunya pada tangan kanan dan yang satu pada kiri. 2 belah begitu. 1, 2 sekaligus. Dan dilotar kedua-duanya sekali lotar dibilangkan 1, 2. Bila sah dia tak bila kata 7 dak hak sekali biji ataupun kerana satu ke satu kita buat, dia tak bila 2, bila 1. Berarti ke mana-mana pun kita kena pakai 1 kali sebiji, 1 kali sebiji, ataupun biji itulah tapi 7 kali boleh tak. Dan ketujuh, dan bahawa dikosak marma. Marma ni apa dia? Iaitu tempat melotar. Tempat yang kita nak melotar kena kosak jatuh situ. Adalah ia keliling tanah sekira-kira 3 hasta pada tiap-tiap pihak. Malaikat jumrah Aqabah hanya 1 pihak 2. Ini kalau di sana nampak tempatnya. Adapun tanah itu bukan tempat pelotar. Menanda hak ada. Masa pengarang learning naik lah. Maka jika dilotarkan dia tidak memadai, melainkan jika jatuh pada marma. Kalau jatuh dalam itu juga boleh, tapi kalau tak jatuh tak boleh. Yang ke-8, dan bahawa jatuh batu melotar pada tempat marma dengan yakin. Yakin kata jatuh sungguh, takut pas keluar. Dan sunat membasuh batu pelotar. Sunat membasuh batu pelotar jika syak akan suci. Kalau kita yakin kata suci, tak payah kita basuh. Jadi kita mafhum di sini batu mesti kena suci. Dan diambilkan batu pelotar beberapa hari tasyrik itu pada Wadi Muhasir. Ambil situ. Ataupun pada Mino. Ambil situ boleh tak? Ambil di Mino. Dan batu melotar jumrah Aqabah pada hari nahar. Diambil di mana? Diambil pada Muzdalifah. Ambil situ pula. Dan takbir pada tiap-tiap kali lotar. Bila kita nak melotar, kita takbir seperti telah terdulu sebut sekaliannya, sebut lepas mari dah. Dan sunat bahawa ada ia koda, bahawa ada ia batu yang kita akan melotar ni, koda besar kacang full. Koda apa? Koda besar biji kacang. Tak besar sangat lah, ibu tangan tak sapah. Aluh, cik lah. Kacang full. Jangan baca pula tu, baca full, baca Arab. Kacang full. Arab panggil full juga. Dan makruh melota dengan batu yang besar.
besar daripada qadar disebut oleh syarak. Manakala kita ambil stekok panggil besar tak boleh, kepala bahaya. Adapun segala batu melatar hari nahar dan 3 hari tasyrik, semua jumlah batu 70 biji. Bila semua 70 biji sekaliannya bagi orang yang tidak nafar awal. Kita tengok ke satu sikit muka sebelah tu. Takmilatun, sunat meletak hari tasyrik. Antara perkara yang sunat bila kita meletak tasyrik, satunya doa dan zikir. Itu sunat. Disunatkan berhenti kerana berdoa dan berzikir serta berhadap kiblat. Kemudian daripada meletak jumratul ula dan saniyah al-wusta. Antara dalilnya hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang maksud hadis, bertolak Rasulullah daripada akhir harinya ketika bersolat zuhur. Kemudian kembali ia kepada Mina, maka berhenti ia dengan dia beberapa malam hari-hari tasyrik. Mulatar ia Rasulullah akan jumrah apabila gelincir matahari. Tiap-tiap jumrah 7 biji batu. Bertakbir ia Rasulullah serta tiap-tiap anak batu. Dan berhenti ia di jumratul ula dan saniyah, maka lama berdirinya dan tadarruk ia Rasulullah dan meletak jumrah yang ketiga dan tidak berhenti di sisinya. Lepas meletak terus wisalah. Yang kedua, meletak kemudian daripada zawal. Ada sunat juga. Disunatkan pada meletak hari-hari tasyrik itu bahawa ada ia apabila telah gelincir matahari mubasyaratan. Maksud bila gelincir pak selalu, jangan tunggu basyarah. Lepas pada gelincir selalulah. Tak payah kita tunggulah basyarah. Dan bahawa terdulu meletak di atas solat zuhur. Kita meletak dulu, lepas tu sembahyang zuhur. Zuhur lepas pada meletak. Kemudian kembali maka bersolat akan zuhur. Zuhur kita takhir sikit dah. Ketiga, mandi. Disunatkan mandi tiap-tiap hari kerana meletak. Keempat, muwalat. Disunat muwalat antara anak batu pada jumrah Aqabah. Dan pada tiap-tiap jumrah daripada jamarat yang 3. Tiada fasil, tiada yang bercerai, itu fasil yang panjang di antara kedua tu. Seperti barang disunatkan bermualah antara jamarat, maka meletar ia seorang akan jamarah yang kedua kemudian pada pertama dengan tidak fasil, dengan tidak ada perceraian yang panjang yang lama, dan meletak jumrah yang ketiga kemudian pada yang kedua dengan tidak fasil yang panjang juga. Itulah kaifiat dia. Yang kelima, takbir. Disunatkan bahawa bertakbir serta tiap-tiap anak batu. Mana sunat? Sebiji nak batu, takbir. Allahu Akbar. Yang keenam, meletak dengan yang kanan serta mengangkat tangan. Disunatkan meletak dengan tangan yang kanan dan disunat mengangkat tangan ketika meletak sehingga dilihat putih ketiak. Mana kita angkat tinggi jugalah, nampak ketiak kita. Kalau gini tak nampak gini. Kita angkat we tinggi we nampak. Sekiranya kalau orang tengok nampak putih tak putih tu kau dia lah. Hak hitam tu hitam lah. Yang penting nampak. Mana kita angkat tangan tinggi. Situ. Tak mesti kita gede bubuh pedak putih dah. Kita angkat tangan sikit nampak sini. Sudah. Habis. Tambihun atas. Harus nafar awal pada hari yang ke-12. Hari yang ke-12 ni hari tasyrik yang kedua. Hari pertama nahar. Tetapi ditakhirkan kepada nafar yang kedua itu afdal. Bermula syarat bagi haruh nafar awal
sudah ia melontar pada segala hari yang dahulu dan sudah ia bermalam, iaitu malam yang ke-11 dan yang ke-12. Sudah bermalam belakang dah. Dan kemudian daripada gelincir matahari, dan kemudian daripada melontar hari dan dengan niat nafar adalah niatnya kemudian daripada melontar. Dan kembali ia berniat di dalam hak Mino. Mino tu kawasan Mino. Dan jangan jatuh matahari. Maka manakala dapat berapa syarat ini, haruslah nafarnya. Dan jika tidak, maka wajib mabit. Orang bermalai lagi lah, dan melontar hari yang 13. Hukum orang yang lemah daripada melontar. Jadi nak melontar tak kuasa nak buat lagu mana? Tak kuasa nak melontar. Barang siapa lemah daripada melontar kerana sakit, jadi kerana sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, jadi dia ni uzur, sakit, tidak diharapkan sembuh dulu daripada luput waktu, iaitu hingga akhir hari tasyrik, sahlah ia ganti akan seorang yang sudah melontar bagi dirinya, diwakil akan dia. Ini kita wakil supaya wakil itu melontar untuk kita, boleh kita wakil. Dan tidak sah melontar wakil daripadanya, melainkan sudah melontar ia bagi diri. Sebelah orang hak juru terima wakil tu, kita panggil wakil tu, dia nak melontar beri kepada mewakil itu tak dapat. Tidak, mesti wakil itu sudah melontar dulu, hak dia sendiri. Kalau dia melontar untuk mewakil, padahal dia sendiri yang jadi wakil itu tidak melontar lagi, tak sah. Kena mewakil tu siapa, wakil tu siapa. Mewakil hak yang sakit, wakil hak yang menerima wakalah. Orang hak kena minta tolong. Dah. Dan jika belum lagi melontar untuk diri dia, maka jatuh bagi dirinya, diri wakil. Maknanya dia tidak jadi melontar bagi mewakil. Jadi pergi sajalah mewakil. Dia jatuh bagi diri dia, dia tak jadi bagi mewakil dia. Maka jika baik ia kemudiannya, maksud baik ni dia sembuh daripada sakit umpamanya, awal-awal tadi dia tak kuasa. Bila tak kuasa, harus dia wakil kepada satu orang supaya melontar baginya. Bila sudah melontar, tiba-tiba dia hilang uzur, dia sembuh sihat, maka tidak wajib ia kembali melontar lagi. Tak payah buat lah. Kenapa? Kerana sudah ditunai oleh wakilnya tadi, dah buat dah. Faslun fi tawafil wada'i. Ini suatu fasal pada menyatakan tawaf wada'. Apa tawaf wada'? Daripada wada' bahasa kita kata selamat tinggal. Nanti kita akan baca bawah lagi. Kita ambil matan dulu. Adalah ia tawaf wada' wajib yang asing dengan sendirinya. Dia panggil benda wajib yang mustaqillah, suku ni atas kaum yang mu'tamad, tidak daripada wajib haji dan tidak pula daripada sunatnya sunat haji. Jadi tawaf wada' ni dia panggil satu ibadat yang mustaqillah. Dia ni bukan min wajibatil haji dan bukan daripada sunanil haji. Bukan. Atas pendapat mu'tamad. Kita tengok di bawah sikit. Dan apabila menghadapi keluar daripada Mekah, bila kita nak musafir, nak keluar daripada Mekah kepada watan tu tanah air, kampung halaman, nak keluar daripada Mekah, nak kembali ke nak musafir ke tanah air, ataupun lainnya kita nak musafir ke tempat lain pula, maka wajib atasnya tawaf wada'. Kena tawaf dulu 7 kali je lah. Kerana hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu,
anna an-nabiyya lamma faragha min a'malil haji tafa lil wada', bahawa Nabi tatkala selesai daripada amalan haji, beliau tawaf wada'. Jadi masalah tawaf wada' dalam bab haji menurut pendapat dalam mazhab kita adalah mengatakan wajib yang mustakil. Wajib kena tawaf wada'. Dan meriwayat oleh Ibnu Abbas di bawah lagi radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghfiranna ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi bil baiti. Jangan bertolak seorang pada keluar pada Mekah sehingga adalah akhir masa dengan Baitullah, yakni dengan tawaf dengan dia. Kita nak tubik pada Mekah ni, kita tak boleh tubik malaikat kita kena tawaf. Maka tawaf tu kita panggil tawaf wada'. Lepas tubik dan tawaf wada' itu ialah tawaf di keliling Kaabah Al-Musarrafah 7 kali tawaf. Seperti tawaf biasalah, tawaf rukun sama ya, atas surah yang telah tersebut dulu. Mula situra sama lah, dengan segala rukunnya, syarat tu kita tu kena tasih sikit, bukan syatar, syarat. Syarat atau bagi kita tu syarat-syaratnya tak betul. Dan bersolah kemudian daripadanya 2 rakaat, tetapi tidak disyaratkan padanya ramal dan ittiba'. Ni tak syarat. Tak syarat kita kena lari bercepat 3 keliling pertama, tak syarat kena ittiba'. Ittiba' ni tak syarat kita kena pakai ihram. Nak pakai baju tuk biasa tak apa. Tapi di hari ni kalau kita nak tawaf di dataran Kaabah tu tak boleh turun. Dia kena pakai ihram baru boleh turun. Tak sepa dulu. Siapa nak turun di dataran Kaabah tu mesti kena berpakaian ihram ittiba'. Maka kita nak tawaf wada' tak syarat kita ittiba'. Dia tak seperti kita tawaf fadah. Apa dah? Kemudian mendatang ia akan Zam-Zam dan minum daripada airnya. Dan ini tawaf adalah wajib. Maka jika ditinggalkan dia, hendaklah ia menumpahkan dam, maknanya iaitu di seekor kambing. Kena sembelih. Jadi kena sembelih seekor kambing. Bab wajib. Dan jikalau menghadapi orang haji akan kembali kepada negerinya daripada Mina, lazim akan dia bahawa masuk Mekah kerana tawaf wada'. Dia duduk di Mina, kalau nak klik ke kampung halaman pun kena masuk Mekah dulu supaya tawaf wada'. Kerana bahawasanya ia tawaf wada' wajib atasnya atas orang lain. Itu mesti. Dan tetapinya bukan ia satu juzuk daripada manasikul haji. Sebut lepas dah kan, dia bukan satu rukun dah. Dan tiadanya umrah. Bahkan ia ibadat yang mustaqillah, ibadat yang suku, ibadat mustaqillah. Dan apabila keluar, syarah lagi, dan apabila keluar ia daripada Mekah dengan tidak tawaf wada', berdosa ia. Dan lazim akan dia kembali bagi tawaf. Kena pergi tawaf juga. Maka jika kembali ia sebelum sampainya masa Fatil Qasri, tak sampai 80 km lagi, tawaf ia dan gugur daripadanya dam. Tak kena bayar dam. Tapi kalau tak tawaf juga kena bayar satu kambing. Dan jika sampai masa Fatul Qasri, jauh dah, kita tubuh gitu sampai 90 km, maka wajib atasnya dam. Kena sembelih. Abang jauh kita pergi dah. Dan jika kembali ia bagi tawaf sekalipun, walau kita kembali tawaf semula pun tak jadi dah, kena sembelih patulah. Nampak jauh. Dan seperti demikian itu apabila terlupa ia akan tawaf wada' dan keluar ia, maka di atasnya kembali. Kena klik mai semula. Pasal kita terlupa, patut kita ingat. Maka jika ada ia kurang pada masa Fatil Qasri, gugur daripadanya dam. Jadi kalau lebih kena bayar dam. Dan apabila tawaf oleh orang haji akan tawaf wada', maka tidak boleh ia berhenti kemudian daripadanya. Sudah tawaf wada',
tubik maka jika berhenti ia dengan tidak hajat ataupun kerana hajat yang tidak bergantung dengan safar seperti ziarah, ibadat dan membayar hutang dan membeli barang-barang, nasaya lazim akan dia boleh kembali tawaf. Kena tawaf semula pula. Jadi kalau kita nak tubik tu, kita tawaf sudah, kita tubik gilah daripada Mekah. Dan jika bersibuk ia dengan 2 rakaat tawaf dan minum air zam-zam dan doa sekalipun boleh juga, ataupun dengan sebab-sebab keluar seperti membeli bekalan dan bekas bijano ataupun dikomakkan solat, maka bersolat ia akan dia serta mereka itu, maka tak lazimkan dia kembali. Hak tu tak kena kembali semula, tak kena kembali tawaf semula. Dan tidak di atas perempuan yang haid dan yang nifas itu tawaf wada. Ingat, orang perempuan bila uzur haid nifas tak wajib atasnya tawaf wada. Dan tidak atasnya dam kerana tinggal. Kerana bahawasanya tidak dikhitakkan, tidak dituju dikhitakkan dengan dia dengan tawaf wada nasbah kepada perempuan yang haid dan juga nufasa. Kerana barang berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa lil mar'atil haidi. Maksudnya disuruhkan manusia bahawa adalah akhir masa mereka itu dengan bait, yakni dengan tawaf Baitullah. Malaikat bahawasa diringankan pada perempuan yang haid. Jadi perempuan haid tak payah dia tawaf. Kita pergi ke mati dari sana, tak ada lagi. Dan wajib tawaf wada atas tiap-tiap orang yang hendak musafir daripada Mekah kepada negerinya. Mudah-mudah katanya siapa nak tubik, nak balik kepada kampung halaman masing-masing, nak pergi kepada satu negara lain pula, tawaf wada wajib. Ataupun kepada tempat masafatil qasri, walau dia tak balik sekalipun, jauh. Ataupun kepada tempat yang ia hendak iqamah padanya 4 hari. Itulah kena tahu wada wajib. Maka wajib ia seorang berniat akan wada, dan lafaz niatnya seperti dikata nawaitu an atufa tawafal wada'i sab'an kamilan lillahi ta'ala. Sahaja aku tawaf akan tawaf wada 7 keliling kerana Allah. Itu niat kan. Dan wajib musafir mengiringinya dengan bersegera. Lepas tawaf wada tubik pergi selalu, pasal tunggu lama. Maka jika takhir ia kemudian daripadanya tawaf wada, qada zaman luluh sembahyang 2 rakaat. Sekadar kata telus maya, batal tawaf wadaknya, batal, kena buat semula pula. Buat semula pula. Melainkan jika takhir kerana meminta doa, kemudian daripada 2 rakaat, dan takhir kerana minum air zam-zam, itu boleh, seperti kita baca pada syarah ni. Dan multazam ataupun takhir kerana pekerjaan safarnya, seperti membeli bekal untuk nak musafir balik kampung halaman, dan mengikat kenderaan, kita sipai gapo tak apa tu, maka tak batal tawaf wada. Dan jika panjang takhirnya sekali pun tak apa, lama tak apa kerana hajat. Dan demikian lagi jika telah berdiri sembahyang jamaah dan semaya ia serta mereka itu, ini pun tak batal juga tawaf wada, dan berpaling dengan bersegera. Bersudah tak tubik Dan wajib dam atas orang yang meninggalkan dia akan tawaf wada. Siapa tinggal tawaf wada wajib dam. Tetapi jika kembali ia dulu daripada sampai kepada masafatil qasri, dan tawaf ia, jadi dia balik mari tawaf semula pula lah, maka tidak dam atasnya jika tidak sampai kepada tempat. Tak sampai tempat kediaman kampung halaman lagi, negeri dia. Adapun jika sampai kepada tempatnya yang kurang daripada 2 marhalah, dan antara Mekah sampai rumah dia tu lebih kurang 50 km, tak sampai 2 marhalah, dia belum lagi tawaf wada, wajib atasnya dam, kena bayar dengan sampai kepada tempat. Sebab dah sampai tempat dah. Tadi tak sampai lagi,
dan tidak gugur dengan kembalinya. Kalau dia balik mari tawaf semula pun kena semula juga, tak lepas, tak lepas. Dan sebuah pada rumah dengan Mekah tu tak sampai 2 marhalah. Itulah hukumnya. Dan tidak wajib tawaf wada atas perempuan yang haid dan nifas. Syarah baca dasar itu. Maka manakala suci ia dah dahulu daripada bercerai dengan Mekah, wajib atasnya kembali tawaf, ataupun kemudian daripadanya maka tiada tawaf. Dan sunat kemudian daripada semaya sunat tawaf. Sunat ke apa? Bahawa ia pergi ke multazam. Sudah kita buat semasa kita pergi multazam, minta doa situ. Dan minta doa padanya pada multazam. Sebab situ di antara tempat yang dimustajabkan doa. Kemudian maka minum air zam-zam. Minum air situ. Kalau boleh. Tapi tengok keadaan tempat ramai minum tak boleh dah tu. Penuh ke situ. Dan kenyangkan daripadanya. Maksud kenyang ni kita minum banyak, bukan minum sikit. Minum banyak. Kemudian kembali mengucup Hajarul Aswad. Kalau boleh, kemudian maka berjalanlah ia keluar pada babul wada'. Itu baik lagi. Sebagai takmilah 109 muka surat takmilatun sunat tawaf wada'. Ini perkara yang sunat waktu kita mengerjakan tawaf wada'. Tawaf wada' itu seperti tawaf ifadah pada segala rukunnya dan syarat-syaratnya. Sama. Dan padanya setengah daripada sunat-sunat padanya pada tawaf wada'. Adanya sunat-sunat. Sunat pada. Maka di antaranya sunat ni. 1 solat 2 rakaat tawaf. Semaya. Disunatkan kemudian daripada tawaf wada' itu bersolat 2 rakaat seperti barang terdulu pada tawaf ifadah. Lepas dah. Yang kedua masuk Baitullah. Kalau boleh masuk, rasanya ni payah sikit. Hari ni kalau boleh masuk pun orang-orang yang lapis pembesar lah. Raja, menteri, Dana Menteri, Presiden, lagu tu ya. Kita orang kampung, alim ulama tak boleh masuk, tak wih, dia kena pembesar-pembesar. Tapi kalau boleh masuk mujuh, sunat tu. Apabila selesai orang haji ataupun orang umrah daripada tawaf wada' yang diikutikan dia dengan 2 rakaatnya itu, disunat baginya bahawa masuk ke dalam Baitullah. Hak ni pendek katanya payah nak boleh. Jika dapat, selama tidak menyakiti orang dan tidak mengakak matanya kepada atak. Atak ni sutuh dia. Kalau kita masuk dalam, jangan kita lenggak tengok macam gitu. Kita tengok kerana membesarkan Allah dan kerana malu daripada Allah. Dan bahawa disembahyangkan padanya yang dalam Kaabah. Bila kita masuk kita sembahyang. Dan jikalau 2 rakaat sekalipun, nak hadap ke bucu mana ikut lah. Nak hadap ke jihad mana jidah boleh lakukan. Dan yang afdalnya bahawa kosak tempat sembahyang Nabi SAW di dalamnya. Di mana tempat sembahyang Nabi? Iaitu dengan bahawa berjalan kemudian daripada masuk akan pintu hingga ada antaranya dan antara jidah yang sebelum muka itu hampir 3 hasta. Kalau kita masuk di pintu 4 tu, pergi ke depan sikit, agak-agak 3 hasta dengan jidah sebelah hadapan, maka situlah tempat Nabi sembahyang. Kalau boleh masuk tak? Itu pun payah. Yang ketiga, antara benda sunat, berhenti pada multazam dan berdoa seperti disebut oleh mata sana lah. Apabila selesai daripada tawaf wada' dan 2 rakaat dan masuk Baitullah, jika dapat, disunat baginya bahawa berhenti pada multazam. Mana multazam ni? Iaitu barang antara rukun yang ada padanya Hajarul Aswad dengan Babul Ka'bah. Antara buju suwak dengan pintu Kaabah, celah tu tak ada luas mana kan dia. Lebih kurang boleh ke tak 2 meter, tak sampai lah. Antara rukun Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah, dia panggil multazam. Kita bergaduh situ. Astagfirullah.
Dan iaitu setengah pada tempat-tempat yang disunatkan berdoa pada maka hendaklah menghempitkan badan tubuh kita dan dada dengan dinding Baitullah, perapat tubuh kita dengan Baitullah, dan menghamparkan dua tangan atas jidat. Maksud menghampar ni kita ambil tangan tu atas jidat tu, hampar kita perapat tubuh kita, tangan kita hampar di jidat Kaabah, dan dijadikan kanannya daripada bahagian mengelilingi pintu. Kalau kanan kita kat pintu Kaabah, dan kirinya daripada bahagian mengelilingi Hajar Aswad. Jadi moga lek ni ya pintu, lek ni sebelah ni Hajar Aswad. Lepas duk kita tangan buka kita. Buka kita. Dan berdoakan Allah Ta'ala dengan barang ia suka. Ikutlah kita nak baca doa ke apa, daripada doa ma'thur hak Nabi baca dalamnya. Tetapi yang ma'thur itu lebih afdal. Hak mana Nabi baca, hak tu lebih molek, lebih comel, lebih baguslah. Iaitu Allahumma innal baita baituka wal abda abduka. InsyaAllah baca sendiri sampai habis, sampai di ma'abqaitan. Dan apabila ada perempuan yang disunat baginya mendatangkan dengan ini doa atas pintu masjid, di luar, jangan dalam pintu masjid. Baca situ ya, dan lalu ya. Yang keempat, minum air zam-zam. Disunat minum air zam-zam kamar dia pada tawaf wada' dan pada mukhtalaful awqat, pada waktu-waktu yang bersalah-salahan. Ikutlah nak minum tikah mana tak. Sunat membanyakkan daripada serta membanyakkan daripadanya minum. Asyik boleh tak usah minum hak lain azam saya. Setengah sekali, setengah ikut Kerana hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda ia pada air zam-zam, innaha mubarakatun innaha ta'amu tu'min wa shifa'us sukmin. Sesungguh air zam-zam itu air yang diberkatkan. Sesungguhnya ia juga makanan mengenyang dan penyembuh sakit. Itu zam-zam ni antara Nabi sebut, ada Sahih Muslim, kalau kita minum dia kenyang, kalau kita minum untuk menyembuhkan sakit-sakit. Setaniaklah, dan juga izin Allah Ta'ala. Dan disunatkan minum air zam-zam itu kerana perkara yang dituntutkan dia pada dunia dan akhirat. Kita niat gapo kita minum, insya-Allah dapat. Kerana hadis Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda, ma'u zamzama lima suribalahu. Air zam-zam itu bagi barang diminumkan baginya. Maksud kita niat gapo, akan Tuhan selesaikan hajat kita. Jika Tuhan khandak, jika Tuhan khandak. Dan disunat berkata ketika minum zam-zam, Allahumma innahu qad balagani an nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu doa baca waktu minum air zam-zam. Dan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apabila ia minum air zam-zam, beliau berkata, Allahumma inni ila akhirih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da'in. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang manfaat, wa rizqan wasi'an, rezeki yang luas, dan pula wa shifa'an, dan menyembuhkan min kulli da', daripada semua penyakit-penyakit. Itu baca doa. Dan disunatkan mempercikkan air zam-zam pada muka. Kita ambil dengan tangan, kita percik di muka, kita retak di muka sikit, pada muka dan kepala dan dada. Atas kepala, lepas ke dada kita, sunat. Dan berbekal daripada air zam-zam. Maksud berbekal ni, boleh kita ambil buat balik. Hari ni pun boleh pun tak banyak lah, dia sikit-sikit sore lah. Kalau kan dulu kan waklet zam-zam tu kan bukan sikit, banyak tak. Kadang-kadang separuh 20 liter kata dah. Tapi hari ni jawi tak banyak lah, sekadar sikit pun tak apa, dah boleh bawa tak. Dan harus dibawa keluar pada tanah haram Mekah. Boleh waklet jawi tak apa, tak ada apa, boleh ambil barakah. Boleh anak-anak cucu kita minum untuk mencerahkan hati. Yang kelima, masuk hijir. Hijir ni hijir Ismail, tepat di kungi bulat tepi. Disunat membanyak daripada masuk hijir, dan bukan baca hajar, baca hijir, dan bersolat padanya. Masuk semai tengah tu hari ni nak masuk situ payah, orang ramai dah.
kena curi masa sungguh, kena pisah sengerti. Nak masuk situ pun payah dah. Dan berdoa kerana bahawasanya daripada bait, jadi hijir ni setengah pada Baitullah ataupun setengah Baitullah, dan bahawa doa disunatkan padanya pada hijir Ismail, sunat situ. Yang keaneh antara benda yang sunat keluar daripada bait dan daripada Mekah, disunatkan berpaling daripada Baitullah membetuli muka. Jadi kita nak tubik tu, muka kita tu betul Kaabah dan kita hundur dan membelakangkan Baitullah. Disunat berpaling daripada bait membetuli muka, membelakangkan Baitullah, dan berpaling ia kepada Baitullah pada ketika berpalingnya seolah-olah seperti orang yang rusing di atasnya. Hundur lah, bila-bila tubik hundur lagi. Dan keluar ia pada hal matanya tilik kepada Baitullah hingga adalah akhir matanya dengan Baitullah. Mata tu wisuk sungai Kaabah, wisuk kata Kaabah. Dan sunat berkata ketika keluar pada Mekah, Allahu Akbar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, hingga sampai di wahdahu, habis dah. Faslun fi ada'il haji wal umrati ala salasati aujuhin. Ini suatu fasal pada menyatakan mendatangkan haji dan umrah atas 3 wajah. Maksud 3 wajah ni, haji umrah ni ada 3 cara. Ada kiran, ada tamattu, ada haji ifrad lagi. Ada 3. Kita ambil syarah dulu. Sesungguhnya ihram dengan haji dan umrah itu baginya 3 kaifiat. Ada 3 kaifiat, adanya 3 cara. Kerana hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha berkata, ia ambil terjemah dia, telah keluar kami serta Rasulullah ama hajjatil wada, faminna man ahalla bil hajj wa minna man ahalla bil umrah wa minna man ahalla bil hajj wal umrah. Telah keluar kami serta Rasulullah pada tahun hajjatil wada, maka setengah pada kami mereka yang ihram ia dengan haji, dan daripada kami pula mereka yang ihram dengan umrah. Ada yang haji saja, ada yang umrah saja, dalam ramai-ramai. Dan ada pula pada kami ni mereka ihram dengan haji umrah, dua-dua. Sebab tu kita bahas sini adanya 3 kaifiat, ada 3 cara. Maka adalah ihram dengan haji dan umrah itu atas 3 bagai mafhum pada hadis, iaitu ifrad, tamattu dan kiran. 3 ni tak apa ni, tak keluar daripada 3 ni. Kerana barang yang sabit pada riwayat Aisyah radhiyallahu anha di sisi Muslim dengan lafaz minna man ahalla. Hasan ni dah, hasan ni. Pertama, haji ifrad. Lagu mana haji ifrad? Pertamanya ifrad, iaitu mendahulukan haji atau umrah. Kita niat haji dulu, lepas umrah turut kemudian. Dan kemudian daripada selesai pekerjaan hajinya, keluar ia pada tanah halal mengerjakan umrah pada tahun itu jua. Jadi orang yang pergi hari ni kebanyakannya dia buat umrah belum pada haji. Waktu masuk bahagian mana tengok tagi. Haji ifrad ni tahun tu mula-mula sekali dia buat ibadat haji, bila selesai semua dah baru dia masuk umrah atau haji ifrad. Jadi maknanya lepas pada raya lah dia buat. Dan mendatangkan dengan segala pekerjaannya, maka haji ifrad ini terlebih afdal daripada tamattu dan kiran. Itulah lebih comel. Kalau kita buat umrah pada tahun hadapan, maka tamattu dan kiran lebih comel daripada kita buat ifrad, pasal kita dapat umrah. Akan satu di bawah yakni bahawa berniat ihram ia dengan haji sahaja daripada mikatnya. Wa nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Nyata ya? Nyata dah.
Maka apabila menunaikan dia akan haji dan selesai daripadanya, maka berihram pula ia dengan umrah, seperti orang ihram orang Makki, orang Mekah, dengan bahawa keluar ia kepada sekurang-kurang tanah halal daripada hudud tanah haram, maka berihram ia dengan umrah dan mendatangkan dengan pekerjaannya umrah. Itulah haji ifrad dia panggil. Karena hadis Jabir radhiyallahu anhu berkata, ya ahalla Rasulullah bil haji, maksudnya berihram Rasulullah dengan haji. Hadis itu sahih Bukhari. Yang kedua, haji tamattu. Apa maksud tamattu? Kita baca materi dulu. Iaitu mengerjakan umrah pada bulan haji. Supaya ni orang hak naik seminggu dah, 2 minggu dah tu, pergi duduk Madinah 40 waktu ataupun 10 hari, 8 hari pun ada. Selepas tu dia berangkat masuk ke Mekah, dia buat umrah. Kebanyakan lagu tu itu panggil umrah pada bulan haji. Umrah belum haji tak panggil tu. Dan selesaikan pekerjaannya, kemudian bersudah umrah belaka, kemudian ia mengerjakan haji tahun itu juga. Sepalan ni dia umrah dah, dia mau pergi awal tu dia 4-5 kali umrah, 10 kali umrah, masuk wukuf Arafah, haji lah. Ada dengan haji, maka tamattu ini afdal daripada qiran. Tamattu lebih molek pada qiran. Qiran tu sekali dua-dua. Akan satu di bawah, yakni haji tamattu itu ialah bahawa ihram orang haji dengan umrah pada awal-awal pada bulan-bulan haji daripada miqat negerinya ataupun daripada lain, dan menunaikan umrah ya, dan selesai daripada umrah kemudian ia ihram dengan haji pada Mekah ataupun daripada miqat yang ia ihram pada dengan umrah itu. Ikutlah tu mana ke, dan menunaikan haji ya, dan wajib atasnya dam. Kena bayar dam ni. Masalah haji tamattu kena bayar dam. Jika tidak ia daripada hadiril masjidil haram, maksudnya kita ni orang luar lah. Kalau orang masjid haram orang dekat tu tak kena. Habis itu bawah sebagai dalil dah ayat faman tamatta'a bil umrah ila al haji ila akhir. Yang ketiga haji qiran. Bukan Quran, baca qiran. Iaitu qiran ni, ia seorang mengerjakan haji dan umrah kedua-duanya sekali. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima. Pakai niat sekali je dah. Payah buat suku-suku haji qiran pada bulan haji, ataupun ia mengerjakan umrah kemudian dimasukkan haji atasnya atas umrah. Niat umrah dulu, lepas tu niat haji masuk situ dulu, daripada ia memperbuat sesuatu daripada pekerjaan umrah. Belum dia tawaf, belum sa'i, kau dah niat saja ya. Mula-mula niat umrah, lepas tu lagi masuk niat haji pula. Jalan juga. Yang pertama niat sekaligus dua-dua. Dia panggil haji qiran. Kemudian maka ia mengerjakan pekerjaan haji pada 2 surah itu. Lepas tu haji, padahal niat mula-mula tu umrah. Maka hasillah baginya haji, dan tertegah dimasukkan umrah atas haji. Jadi kita niat haji, lepas tu kita masuk umrah, tak boleh tu. Yang taning kita niat umrah, kita masuk haji, tak sepa lah, tak sepa, kerana tidak bertambah sesuatu faedah. Bersalahan akasnya yang dulu itu, yakni niat umrah kita masuk haji, itu tak apa dah, kerana bertambah dengan dia wukuf di Arafah. Sebab umrah tak ada wukuf, dan mabit tak ada di umrah, dan mulata tak ada di umrah. Bila kita niat haji masuk di umrah, seolah kita tambah perbuatan ibadat tu daripada hak umrah. Sebab tu boleh. Akan satu di bawah, dan masuklah pekerjaan umrah itu di dalam pekerjaan haji, dengan bahawa memadaikan dia oleh tawaf yang satu. Tawaf umrah, tawaf haji sah.
masalah haji kirang ni. Kerana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah bersabda, ya, man ahrama bil hajj wal umrati ajza'ahu tawafun wahidun wa sa'yun wahidun anhuma. Barang siapa ihram tu tambah alih satu. Barang siapa ihram ia dengan haji dan umrah, memadai akan dia oleh tawaf yang satu dan sa'i yang satu sah daripada kedua. Dan wajib atas qarin, ini orang buat haji kiran, itu dam, namanya dam, seperti atas sebut lagi ni. Tetapi dengan syarat bahawa tidak qarin itu daripada hadiril masjidil haram, dan bahawa tidak kembali sebelum wukuhnya bagi ihram dengan haji daripada miqat. Ke atas wajib dam atas mutamatti' dan qarin. Mutamatti' orang merija haji tamattu', qarin orang merija haji kiran, istifai. Dan wajib atas tiap-tiap daripada orang mengerjakan tamattu' dan kiran itu wajib ke apa? Dam, wajib bayar dam. Maka dam tu insya-Allah akan sebut yang kita sebut tadi muka surat apalah 190 apa tadi. Tak siapa lagi. Maka wajib dam tamattu' dengan 4 syarat. Dam tamattu' ni bukan kiran tak, tamattu'. Pertama, bahawa tidak ia daripada hadiril haram. Mana hadiril masjidil haram, iaitu orang yang tempat kediamannya tak sampai 2 marhalah daripada tanah haram. Dekat lah. Jadi murad dengan hadiril masjidil haram ni, rumah yang dia duduk dengan tanah haram tak sampai 2 marhalah, berarti tak sampai 80 kilometer. Jauh juga dah tu. Situ. Lain daripada tu, dia panggil bukan hadiril haram. Kedua, bahawa ia mengerjakan ihram umrah pada bulan haji. Tu tamattu'. Ketiga, mengerjakan haji pada tahun itu juga. Tahun tu lah nak dengan umrah. Maka jika ia umrah dulu daripada bulan haji, bulan Ramadan ke contoh, ataupun ia umrah pada bulan haji, bulan Syawal, dan haji pada tahun hadapan, tahun tu tak buat dak, tidak wajib dam atas. Tak kena lah, abad tahun suku-suku. Demikian lagi tidak dam atasnya jika ia mengerjakan umrah pada lain daripada bulan haji. Kita pergi bulan Ramadan, bulan Syawal bulan haji, kita buat bulan Ramadan, tu tak kena dam. Dan dikerjakan pekerjaan umrah sekaliannya pada bulan haji. Kemudian maka dikerjakan haji awal. Barangkali kita tu kemudian dikerjakan haji pula, barangkali itu bukan awal dah, haji pula. Jadi kita buat dah umrah pada bulan haji, lepas tu kita buat haji pula. Barangkali kita tu pula. Barangkali. Keempat, bahawa tidak kembali ia kepada miqat kerana ihram. Dan wajib dam kiran itu habis tu dam tamattu'. Dan wajib dam kiran itu dengan 2 syarat. Di bawah tu sebagai ibarat fatul wahak yang kita sebut hak asal lagi. Dan wajib dam kiran itu dengan 2 syarat. Pertama, tiada ia daripada hadiril haram, supaya tadi juga. Kedua, tidak kembali kepada miqat. Maka waktu wajib dam atas yang mutamatti' itu, maka waktu wajib dam atas yang mutamatti' itu afdal ihram ia dengan haji. Apabila maka waktu wajib dam atas yang mutamatti' itu bila ni waktu wajib? Apabila ihram ia seorang dengan haji, seorang mutamatti'. Bila dia ihram dengan haji, jadi mafhum di situ kalau belum ihram dengan haji tak kena lagi dam. Dan waktu jawaznya jawab dam kemudian daripada selesai pekerjaan umrahnya dan dulu daripada ihram haji, itu jawab tu harus.
Tak wajib dam lagi tu. Dan tidak diwaktukan sembelihnya dengan satu waktu. Tak ditakyinkan waktu sembelih. Nak sembelih ketika mana tidak takyin. Seperti segala dam jabran, iaitu dam jabran, dam yang dijabarkan cedera pada haji, seperti meninggalkan mabit, melota dan ihram pada miqat, atau dam jabran. Mungkin depan akan sebut lagi. Bahasa pada depan akan sebut lagi lah tu, insyaAllah ba'adimak. Dan segala bagai dam yang lain daripada yang tersebut, tetapi yang afdalnya disembelihkan dia pada hari nahar di Mina. Sembelih dam tamattu' dan dam qiran. Bermula dam tamattu' dan qiran ini, dam tartib, dam takdir dan takdir. Apa mana tadi? Ada satu apa tadi? Kita bahas mula 160. Ha? 165 pasnu fid dimak. Itu jaga sampai mula. Jaga kecek semula lah. Badam jaga kecek semula. Ada sikit lagi tak habis dah. Bermula dam tamattu' dan qiran ini dam tartib dan takdir. Maka makna tertib tidak sah berpindah daripadanya kepada ganti. Sebab tertib, melainkan apabila lemah ia daripadanya. Boleh pindah lemah. Dan makna takdir itu yang berpindah daripadanya, jatuh ra satu, bukan dipada. Yang berpindah daripadanya kepada sesuatu, tidak lebih dan tidak kurang. Itu mana takdir. Maka wajib dam tartib dan takdir ini dengan 9 sebab. 9 sebab ni kena wajib dam tartib dan takdir, iaitu tamattu' dan qiran dan lupuk haji dan meninggalkan ihram daripada miqat dan meninggalkan mabit di Muzdalifah dan mabit di Mina dan meninggalkan melontar segala jumrah. Bila lagi lah semua 9. Dan meninggal tawaf wada' dan segala sunat nusuk yang dinazarkan dia oleh seseorang atas dirinya, dan menyalahi akan nazarnya, seperti ia nazar hendak bercukur maka berguting. Itu menyalahi nazar. Kena dam lah, dam tertib dan takdir. Ataupun ia bernazar hendak berjalan maka ia berkenderaan. Itu kena juga. Maka wajib pada tiap-tiap satu daripada yang 9 ini satu kambing yang memadai pada udhiyah. Kambing hak dam hak ning sama dengan kambing bak udhiyah. Umur dia segi sempurna, jangan tidak ada aib pada kambing. Sama dengan bak gerbeh sana. Insya-Allah kalau siapa bak gerbeh depan lagi. Maka jika lemah daripadanya dam tadi, wajib puasa 10 hari. Bila lemah kita nak gila ke puasa tak boleh, dah mengikut tertib dah. Sebab dalam tertib 3 hari di dalam haji jika dapat diposakan dia, kalau boleh masa haji, dan 7 hari bila pulang ke negeri. Bila balik ke negeri kampung halaman puasa 7 hari. Maka yang 3 hari itu sunat diposakan dia pada hari yang ke-6 Zulhijjah. Belum raya lagi lah. Belum raya. Apa hari ni Zulhijjah ni puasa. Dan yang ke-7-nya dan yang ke-8. 6, 7, 8, 3 hari. Belum pada wukuf ke-9. Dan hendaklah ia ihram dengan haji pada hari yang ke-5-nya. Sana kita puasa hari yang ke-6, hari ke-5 kita ihram, dan puasa ia pada beberapa hari tersebut. Khas ni 6, 7, 8. Kerana tidak harus mendahulukan puasa atas ihram dengan haji. Kita nak pergi puasa dulu baru ihram tak boleh. Kena ihram dulu baru puasa. Maka jika luput puasa 3 hari itu pada haji, tak sempat kita nak puasa ni,
wajib atasnya diceraikan pada qadanya antara yang 3 dan antara yang 7. Jangan kita hubung sekali. Puasa 3 hari yang qada, lepas tu kita 7, hak 7 pula. Dengan qada bercerai pada adanya, iaitu 4 hari nahar dan tasyrik. Mana 4 hari nahar 1, tasyrik 3. Dan masa luluh perjalanannya kepada negeri yang golek pada adat, dan masa berhenti orang haji di Mekah kerana menunai segala hajat mereka itu kamarnya pada mengerjakan haji. Itu lebih kurang dam disebutkan di sini, insya-Allah depan akan bahas lagi. Babu ma haruma bil ihram. Suatu bab ini, suatu bab pada menyatakan barang yang haram dengan sebab ihram. Manakala seorang ihram dengan haji dan umrah, apa kata yang tak boleh dia buat? Kalau buat berdosa. Tengok. Bermula syarat pada hari mengerjakan beberapa perkara yang lagi akan datang ni dengan sebab ihram tu. Jika disengajakan dia. Kalau kita terlupa tak haram. Hak nak sebut depan lagi ni hak haram ni kalau kita sengaja. Dan diketahuikan haramnya, kita tahu kata benda ni dah haram, kata buat. Sengaja buat. Serta dengan ikhtiarnya, serta dengan pilihan kita. Tidak ada yang memaksakan kita, tidak ada yang mengijbarikan kita. Lagi pula mukallaf. Jadi kalau tidak mukallaf, kita tak kira hukum. Maka jika ketiadaan sesuatu daripada yang tersebut, maknanya kita tak sengaja, kita tak tahu kata haram, kita tak ada ikhtiar, tidak haram, tak apa. Tak apa. Dan ada pun pada wajib damnya, masalah kan buat benda haram sebab ihram, maka padanya tafsil. Jika ada ia semata-mata membinasakan saja nak buat punah benda haram, maka tidak disyarat pada wajib damnya itu. Tidak disyarat akan sengaja dah. Itu tak syarat sengaja dah. Dan tidak disyaratkan pula akan ketahuinya dengan haram, seperti membunuh perburuan dan memotongkan pohon-pohon kayu. Akan sebut depan tu, akan sebut satu disebut depan tadi. Dan jika ada ia daripada semata-mata mengambil, dan jika ada ia daripada semata-mata mengambil bersedak-sedak. Apa dia? Ni, membuatkan perkara yang diharam. Ia tak situ. Jika ada ia membuatkan perkara yang diharam dengan sebab ihram, semata-mata mengambil kesedapan lah, tu bersedak-sedak, maka disyaratkan yang tersebut pada wajib damnya, seperti memakai bau-bauan, itu panggil bersedak-sedak, dan pakaian dan memakai minyak. Hak ni syarat lah, itu syarat. Dan jika ada yang binasakan dan mengambil bersedak-sedak, jadi kosak dia saat ni buat benda haram, membinasakan, lepas tu mengambil bersedak-sedak, maka jika yang digolik padanya binasakan, tidak disyaratkan pada wajib dam akan yang tersebut, seperti bercukur dan mengerakkan kuku. Itu kalau yang digolik padanya binasakan. Dan jika digolekkan padanya akan bersedak-sedak, tidak merasakan, maka disyaratkan pada wajib damnya akan yang tersebut, seperti jimuk. Dan tak wajib dam atas yang tidak mukallaf semata-mata. Kita tengok perkara yang haram dengan sebab kita ihram, maka inilah beberapa perkara yang haram dikerjakan dia di dalam ihram. Satu, menutup kepala. Ini haram. Atau kita lelaki-lelaki tak boleh pakai kepiah, tak boleh tudung dengan kain, lepas situ ya. Iaitu haram atas laki-laki yang ihram menutup setengah kepalanya. Kalau menutup semua, tak ada kena ada berkecek dah, setengah pun tak boleh, satu juzuk sikit pun tak boleh.
ataupun rambut yang di dalam hak kepala dengan sesuatu yang dinamakan menutup pada uruh seperti kopiah. Ini kita pakai kopiah tak boleh. Ataupun percokan, kita letak kain mandi atas kepala tak boleh. Ataupun tanah, ambil tanah kerah tudung tak boleh. Ataupun hinai yang pekat. Hinai yang pekat ni kita bubuh di rambut keduanya tanah ataupun hinai. Bersalahan yang tidak dinamakan dia menutup pada uruh seperti berteduh dengan umpama segeduh. Segeduh tu kita dah sebut dulu, haudas tu. Sebut dulu. Dan jika bersentuh dengan dia sekalipun tak apa. Kita baca berhabis lah. Dan menjunjung umpama kuffah. Kuffah ni orang tua panggil baku. Kena nak baku. Baku dia buat dengan buluh. Dia buat dengan buluh tu, kalau orang tua tu dia buat bubuh barai, dia junjung atas kepala. Bakul dia panggil. Ataupun karung gundi ni bekah. Jika tidak menghabiskan menutup sekalian kepalanya, ataupun kebanyakannya kepala, ataupun tergelam di dalam air jikalau keruh sekalipun. Ini duk royak hak tidak dinamakan menutup pada uruh. Ini tak apa. Hak ni boleh. Dia tak panggil menutup tu. Seperti tergelam dalam air jikalau keruh sekalipun, tak nampak kepala, dia tak panggil menutup tu. Itu tak apa. Ataupun menutup kepalanya dengan tangan. Kita letak tangan kita. Tak apa juga tu. Ataupun tangan yang lain, tangan orang suku Sakak, bukan tangan kita. Tak dudung gitu, tak apa juga. Maka tak wajib dam pada sekaliannya. Semua tak kena dam sebab tidak dinamakan menutup. Tak menutup. Bahkan jika dikosakkan dengan menjunjung umpama kuffah, itu akan menutup kepala. Tapi kita kosak lah. Kita junjung baku tu, kita kosak nak tudung kepala kita. Ya sebenarnya kita junjung bagai, tapi kita kosak nak berteduh kepala. Haram. Tak ada. Serta wajib dam. Sebab kosak tu ada. Dan putih yang di belakang telinga itu, ni putih di belakang telinga ni, daripada kepala juga bila kepala juga. Kita tengok sebelum pada ni. Aku satu muka surat 122. Yakni haram matah laki-laki yang muhrim itu menutup kepalanya. Ada kita tutup kepala. Dan jikalau setengahnya tak boleh. Dengan barang yang dibilangkan dia satir, mana perkara yang menutup kepala pada uruh. Satir itu bahasa Arab. Melainkan kerana uzur. Sama ada satir itu meliputi dengan kepala, seperti serban, tailasan, sejenis kain kita tutup kepala tu. Ataupun tidak meliputi, seperti perca kain dan kain. Karena hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan qala ya Rasulullah ila akhiril hadis. Maksudnya bahawa seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, apakah barang yang memakai oleh orang ihram daripada pakaian? Orang ihram dengan umrah haji ni gapo kata yang boleh pakai Rasulullah? Beliau menjawab, tak boleh pakai ia akan baju komis, dan tidak pula serban dan sarawil dan burnus. Burnuh ni jenis hak tudung kepala. Burnuh ni, cuba kita perhati baju boh Morocco. Baju boh Morocco ataupun kok Libya tu, biasa baju tu, baju boh dia ada di belakang, tudung kepala nak sikit. Dia lekat di baju di belakang ni. Lepas tu tudung sepengah fok-fok 200 sikar. Atau burnus dia panggil. Tak boleh kan? Dia burung dia lekat di dalam baju, dalam belakang. Tapi biasanya baju itulah baju maghribi, baju hak sebelah Jazair hak pakai. Dia panggil burnus dia panggil. Lepas tu tudung kepala tak boleh.
Dan mozo ni khuf. Mozo tu bahasa lama, bahasa dulu. Dia panggil khuf. Khuf tu bahasa Arab. Bahasa Jawi baru ke apa tak tahu. Stuking dia buat daripada belulai dan kulit, bukan stuking kain. Dia panggil khuf. Dalam kitab fiqh satu tajuk babu mashil khuffaini. Atau khuf dia panggil mozo. Malaikat seorang yang tidak dapat kedua kasut, maka hendak ia pakaikan dua mozo. Pakai tu. Dan hendak ia memotongkan keduanya sebelah bawah daripada dua mata kaki, dua butuk butir kaki. Kita panggil buku lali, mata kaki kat bawah. Dan jangan pakai kamu daripada pakaian sesuatu yang sentuh za'faran ataupun waras. Waras ni sejenis benda yang kuning seperti kunyit, dia panggil warsun. Habis itu. Dan kerana hadis ini, dan kerana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia wala tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'asu yaumal qiyamati mulabbiya. Dan janganlah menutup kamu akan kepalanya, kerana bahawasa dibangkitkan pada hari kiamat nanti hal keadaannya mengucap talbiyah. Itu Nabi lagi. Maka jika menutup, syarah lagi, maka jika menutup muhrim akan kepalanya dengan tidak uzur, maka wajib atasnya fidyah. Kena bayar. Kerana bahawasa perbuatan yang diharamkan dia di dalam ihram dan tidak disyaratkan menutup sekalian kepala. Sikit pun tak boleh. Habis itu. Kita pergi ke mata. Adapun barang tidak dibilangkan dia saat itu supaya dengan disebut oleh pengarang di atas. Cuma kita nakal pada kita Al-Mu'tamad sini, sama di atas. Dan haram atas perempuan jikalau sahaya sekalipun menutup mukanya ataupun setengah muka. Jadi hari perempuan waktu bersepakai dengan ihram, pakai niqab, tudung muka tak boleh, kena buka muka je. Dengan barang dinamakan menutup pada uruh. Bersalahan barang yang tidak dinamakan menutup pada uruh. Supaya lepas dah lah. Seperti dihantarkan tangan atas muka, tak apa. Ambil tangan katuk gitu, tak apa. Dia tak panggil menutup pada uruh. Maka tidak haram atasnya perempuan sana, boleh. Tetapi wajib atas perempuan bahawa menutup ia daripada mukanya kadar yang tak dapat menutup sekalian kepala. Jadi maksud sikit tak apa. Dia muka ni, dia siapa dibirai rambut ni, siapa dibirai rambut. Jadi bila kita pakai kain tudung kepala, dia masuk muka sikit, tak apa. Kita nak pergi bermolek dengan tara dia payah. Apa lah? Supaya kita basuh muka dalam bak esmaya, lebih sikit tak apa. Dia tak apa tu. Jadi sunat pun tak. Jadi masalah bak perempuan pakai kain tudung ni, tak mesti ambil dia tara dia, had dia, bukan lebih masuk sikit, hak tu tak apa, tak dapat tidak. Dia panggil qadar yang tak dapat menutup sekali kepala. Hak tu boleh. Itu tak apa. Tak wajib. Melainkan dengan dia. Kerana kepalanya aurah di dalam sembahyang. Kepala. Dan harus baginya menutup muka. Dan harus baginya perempuan menutup mukanya dengan kain yang renggangkan dia, yang direnggangkan dia daripada muka, dengan umpama kayu. Jangan rapat dengan muka, dia tak pas luar sikit, jadi renggit telah. Kalau kita pakai di atas ni, rapat dengan muka, masuk renggang ni, jari pas luar sikit. Itu pun daripada muka dengan umpama kayu, ikat kayu suku kan, lepas tu dia gantungkan sikit. Tu tak apa tu. Tu boleh, harus. Dan haram perempuan memakai sarung tangan.
Sarung tangan jangan pakai musim ihram. Dan haram pula atas perempuan memakai qafaz, sarung tangan, iaitu sarung tangan kalau pakai juga serta wajib dam. Nak bayar. Melainkan kerana hajat seperti mudarat yang tidak tertanggung pada adat. Jadi kalau tak pakai nak jadi bahaya, itu hal lain lah. Dan jikalau tidak mengharukan tayamum sekali pun, seperti sangat sejuk, jadi mudarat, ataupun sangat panas, ataupun kerana berubat, pakai sarung tangan boleh juga, ataupun seumpama. Dan setengah daripada hajah itu barang yang apabila ta'yin menutup muka perempuan kerana menolakkan menilik kepadanya yang diharamkan, itu pun harus menutup, tapi wajib dam, kena bayar juga atau mana kata, maka harus menutupkan dia serta wajib dam. Dam itu kena bayar. Antara dalil di bawah akan satu kerana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an-nisaa fi ihramihinna anil kufazaini wan niqab. Bahwasanya beliau mendengar Rasulullah melarang perempuan pada ihramnya daripada dua sarung tangan dan niqab. Itu Nabi lagi. Yang kedua, memakai pakaian meliputi badan, dan haram atas laki-laki memakai sesuatu yang meliputi tubuh. Macam kain sarung tak boleh pakai, ataupun suku-sukunya, juzuk-juzuk pada barang mana anggotanya, seperti kis janggut. Asal mana kis ni? Janggut tu janggut. Kis ni asal makna supaya bukuh janggut, tak boleh pakai. Dia janggut dia lepas gitu ya. Patutnya pun sarung bukuh tu. Tak boleh. Itu tak boleh juga. Maka yang meliputi itu sama ada dijahitnya, jadi dengan benih, ataupun ditenungkan dia. Tenung selalu. Tak ada jahit pakai tenung. Ataupun disumak dengan umpama jarum ataupun lain. Itu tak boleh lah. Maka tidak mengapa disakut umpama tali pedang sakut di kita, ataupun tali mishab. Itu boleh. Sakut tali tekak. Dia tak panggil pakar tu. Dan ikat pinggang yang diselitkan dia. Jadi kita ikat tali di pinggang, lepas tu kita selit pedai ke apa ke. Sebab tu kita kalau dia pondok gini memakai apa? Kena ijal. Bila kita pakai ihram tu, kita bubuh kenik selagi. Tali pinggir dah. Tali pinggir tu opsa. Ada hijau ada putih ke? Maka boleh pakai. Sebab tu katanya ikat pinggir yang diselit. Masuk kita selit ni bukan jahit. Bukan jahit ada. Ataupun sekali ikat dengan tidak disimpulkan dia. Jadi dia sekadar buh lubai besi dia. Dia bukan kata sipul dah. Bukan jahit dah. Alhamdulillah. Agak satu sikit sana. Sikit insya-Allah. Pukul 10 lebih tawad tu. Yakni haram atas laki-laki yang ihram dengan haji atau umrah itu memakai pakaian yang meliputi sekalian badan ataupun di atas anggota daripada segala anggota, seperti baju komis ataupun serwal dan kufaz, yakni sarung tangan, seperti mana diharamkan di atasnya memakai barang meliputi dua tapak kaki. Tak boleh juga tu. Stoking seperti kasut dan moza menutup keduanya akan dua, situ kena beki, bukan dua tapak kaki, dua mata kaki. Di bawah, bukan atas. Akan dua mata kaki, bukan dua tapak kaki. Hak bawah, hak atas tu betul dah. Beki molek. Beki molek.
Antara dalilnya kerana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kita ambil terjemah dia. Hadis ni lepas dah tak ada dah. Tak payah kita lakah sebab hadis tu tak ada dah, kita baca dah muka surat 123 tu hadis tu dah. Di sana. Dan harus bagi laki-laki yang muhrim itu menutup badannya barang yang selain daripada kepala. Boleh tubuh kita apa nak selimut, tetapi haram di atasnya memakai pakaian berjahit dan barang yang pada maknanya tenung kah, tak boleh, daripada barang yang di atas kodak anggota daripada badan. Maka jika memakai ia ke sesuatu daripada demikian itu dengan ikhtiar, dengan pilihan suka hati dia, lagi sengaja, berdosa ia dan lazim akan dia bersegera menghilangkan dia. Dia nak cabut lalu, kena buai selalu, dan pula lazim akan dia fidyah, sama ada pendek masa ataupun panjang, lama ke sebentar tak boleh. Dan haram pula atas laki-laki yang muhrim itu memakai dua moza, dua kasut, dua stuking, dan wajib padanya fidyah, seperti disebut oleh mata di atas. Kita tinggal sikit situ, kita pergi sana pasal hatullah lah. Ketiga, yang ketiga memakai minyak pada umpama rambut. Ini pun haram juga. Dan haram atas laki-laki dan perempuan memakai barang mana minyak pada bulu kepala. Bulu kepala kita panggil rambut. Waktu ihram jangan pakai minyak rambut, tak usah pakai lah. Ataupun bulu muka, janggut kita jangan pakai dengan sengaja. Jadi kalau kita tengok pihak kata minyak, jenis rambut kita basuh dengan shampoo tak apa, dia bukan minyak tak. Kalau kira mari tu pun takut masuk dalam kata benda bau wangi tu pula, bau-bauan tu pula. Tapak sini minyak dia tak boleh. Itu masalah kita sabun rambut kepala apa tu, itu kira lagu mana. Minyak bukan minyak, tapi takut jenis wangian tu, bos tak takut tu. Ataupun bulu muka dengan sengaja. Dan jika pada ujung seorak bulu, tak boleh ni. Ataupun tepak bulu yang dicukurkan dia sekalipun, tak boleh tak. Dan wajib dam atas kedua. Jadi kalau pakai juga kena dam. Akal satu di bawah, yang ni haram memakai minyak rambut kepala ataupun janggut laki-laki ni, sama ada bagi laki-laki ataupun dan perempuan. Rambut janggut tak ada perempuan, tapi kalau tubuh juga tak boleh juga. Kita pun kata perempuan ada janggut, tak boleh support lah. Jadi kalau adalah minyak itu tiada berbau, tak boleh juga. Seperti zait, minyak zaitun, dia tak bau. Karena barang yang ada pada demikian itu pada tazyin, mana menghiasi dan berjanguk, yang menafi ia akan kelakuan orang muhrim. Kita muhrim bukan kita nak berjanguk, sebab tak boleh. Dan tetapi tidak haram memakai minyak pada badan zohir dan batin. Pokok tubuh tak apa, cuma pokok betih. Jadi kalau kita kata kita cuma pokok betih minyak panas apa tak apa, kerana badan kita bukan di janggut dan rambut tak boleh tu. Dan seperti demikian itu juga bulu di badan boleh, dan tidak haram makan akan dia. Minyak tak apa nak makan dah pelat ni, nak makan minyak zaitun dengan roti tak masalah, makan ada boleh. Ketiga, keempat, dan haram atas keduanya lelaki dan perempuan memakai bau-bauan dengan sengaja pada zahir badan ataupun pada batinnya ataupun pada pakaiannya, hingga kaus ni kasut sepatu kita pakai dengan barang apa bagai bau-bauan tak boleh, yang dikosakkan baunya pada golik, seperti kasturi, za'faran dan gaharu, kayu garu, dia panggil, dan kafur, tak boleh semua lah, habis dulu. Dan jikalau bercampur dengan sesuatu sekalipun tak boleh juga. Kita kata kalau kayu gaharu pun campur dah kali,
Bersalahan segala bagai yang tidak dikosakkan baunya pada golik. Ini tak bau seperti korongful. Gapo korongful? Bunga cengkeh. Bunga cengkeh tak bau. Bau tu bau lah cengkeh tapi tak wasdak. Dan mustaqi. Tapi mengikut baca Arab al-mustaqa. Bawah tu yang kita ambil pohon yang buahnya agak pahit, getahnya boleh dikunyak. Dikunyak tu di mamuh lah getahnya tu dikunyak pada. Mustaqa. Getah kayu. Dan khuzamah. Khuzamah tu bawah tu khuzamah. Baca gitu. Rupa kulit. Rupa kulit. Lagu mana rupa tak tahu. Jika harum bau sekalipun, hak tu boleh. Sebab kita tidak kosak bau. Tidak haram memakainya dan tidak dam padanya. Kita ambil ke satu di sana sikit. Satu muka 130. Yang ni haram mata orang ihram laki-laki ataupun perempuan, dan jikalau yang tidak berbau sekalipun istikmal bau-bauan pada pakaiannya dan badannya. Semua tak boleh. Kerana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang telah terdahulu sebut, wala talbasu min ath-thiyabi syai'an masahu za'faran aw warsun. Lepas dah ada dah. Maka jika diistikmalkan dia, kita guna juga, wajib padanya fidyah. Dan istikmal tip itu nak istikmalkan minyak wangian, bahawa dilekatkan bau-bauan itu dengan badan ataupun pakaian atas wajah yang mu'tad, wajah beradab, dengan barang dikosak daripadanya akan bau pada golik. Tak boleh. Sama ada melekat itu dengan zahir badan ataupun batin, dengan bahawa dicampurkan dia di dalam makanan dan dimakankan dia, ataupun di dalam minuman dan diminumkan dia, ataupun disuntik itu dipocokkan dengan dia, atau dilomor kepala atau buka dan lain, maka berdosa ia. Semua tak boleh. Semua tak boleh. Dan lazim akan dia fidyah. Semua tak boleh. Adapun jika duduk seorang pada tempat yang datang dengan dia oleh bau tip, bau wangi lah, minyak wangi, seperti kedai minyak wangi, kita duduk situ bau sampai kita tak pakai pun. Ataupun di si Kaabah yang dibukhurkan. Ya Kaabah tu kalau kita duduk di jidah-jidah dia tu wasdak tu, di bekas perasak wasdak tu, maka lekat kita situ. Ataupun di dalam rumah yang dibukhurkan oleh penduduk, kalau pasak dengan wangi, maka tidak fidyah. Tetapi jika kosak demikian itu kerana mencium baunya, maka dimakruhkan dia. Sekadar makruh. Sekadar makruh, tak kena bayar dam. Dan jika tidak kosak, maka tidak dimakruhkan. Habis itu. Maka segala memakai pakaian dan memakai minyak pada segala bulu yang tersebut, dan dam memakai bau-bauan sekaliannya, dam takhyir dan takdir. Itu dam dah. Takhyir pasal kita kata memberi pilih, bukan tartik. Tartik ni kita nak lakah, nak lepas setengah-setengah, iaitu satu kambing. Kalau kita tak nak buat satu kambing, ataupun diberi 3 gantang makanan bagi orang, bagi 6 miskin, ataupun puasa 3 hari. Itu pilihlah kita. Kita nak mana ambil? Salah satu. Itu arti takhyir, mana diberi pilih. Kalau kita nak sembelih kambing, sembelih kambing. Kalau tak nak sembelih, kita beri berah makanan miskin 3 gantang, ataupun maknanya setengah gantang sogek lah. Yang kelima, dan haram jima' dan segala mukaddimahnya, mukaddimah jima'. Jima' tak boleh, mukaddimah pun tak boleh. Seperti mekucup perempuan, tak boleh kan? Ataupun dipeluk berdekat, ataupun menyentuh dengan syahwah, tak boleh. Dan mengeluarkan mani dengan anggota, semua ni tak boleh. Maka haram jima' yang tersebut jika ia berakal.
Dia sedar, dia berakal. Kata berakal tak kira. Dan dengan kandaknya, dan mengetahui dengan haramnya, itulah hak tak boleh. Dan haram serta wajib dam jika tidak keluar mandi sekalipun. Haram apa tu lah? Dam bukan dah. Walau tak keluar mandi. Habis dulu. Sama ada jima' pada kubul ataupun pada dubur, semua tak boleh. Pada laki-laki ataupun perempuan. Jadi semua tak boleh. Sama ada yang berhubung ataupun yang bercerai. Gapo dia? Parak yang dia jima' ni berhubung dengan tuan punya lagi ke ataupun sudah bercerai daripada ampunya, maka tak boleh berlaku. Dan jika pada binatang, tak boleh kata. Dan jika dibalut dengan kain pada zakarnya sekalipun, tak boleh juga. Tak boleh berlaku. Maka binasalah dengan dia hajinya bila jima'. Jika ada ia dulu daripada tahallul awal. Ada pun kalau buat sana itu belum tahallul pertama. Dan umrahnya jika dulu daripada bercukur, kalau umrah. Jadi dan umrahnya ni atas pada kata hajinya. Dan maka binasalah umrahnya jika dulu daripada bercukur. Atas itu. Dan wajib ia tamamkan keduanya, haji dan umrah. Dan wajib diqada keduanya, haji dan umrah, dengan bersegera pada tahun yang dihadapi. Maka semula lah kita kuasa nak qada semula. Dan jika haji sunat ataupun umrah sunat sekalipun, kita tengok kat mata sikit, itu syarah dia. 132 hadai jima', yakni haram atas orang yang ihram dengan haji itu jima' kerana firman Allah Ta'ala, وَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Oleh demikian, sesiapa yang telah mewajibkan diri dengannya mengerjakan ibadat haji itu, maka tidaklah boleh menyetubuhi isteri, dan tidak boleh berbuat maksiat, dan tidak boleh bertengkar dalam masa menjalankan ibadat haji. Kata Ibn Abbas, ar-rafasu itu ialah jima'. Itu mula pada ayat. Dan mekias mereka itu akan umrah atas haji. Maka jika jima' oleh muhrim, wajib atasnya kafarah, dan iaitu badanah, satu unta badanah, serta qada apabila adalah jima' itu sebelum daripada 2 tahallul. Maka jika adalah jima' itu kemudian daripada tahlul pertama, tahallul awal, maka tidak pasti hajinya, dan wajib atasnya kafarah seekor kambing sahaja atas kaum yang asah. Itulah hukum dia. Dan haram di atas perempuan yang halal itu menyerahkan dirinya kepada suami yang muhrim. Bini tak ada ihram, suami ihram, isteri serah diri itu haram. Serah apa? Daripada jima' saja. Kerana bahawasanya menolong ia isteri ni atas maksiat. Sebab ada serah tubuh tu, serah tu tolong maksiat atas suami dia. Dan haram di atas laki-laki yang halal itu jima' isterinya yang muhrimah. Suami tak ada ihram, bini ihram. Pak kalau suami pergi jima' hukumnya haram. Haram saja je tu, tak ada kena kafarah. Apa faham situ? Tak ada bercakap dengan haji dak. Dan apabila wati orang yang ihram dengan haji itu sebelum daripada tahallul awal, fasik haji dan fasik umrahnya. Seperti demikian itu sebelum pada tahallul daripadanya. Bawah kodok ke satu tu ibarat Fathul Wahhab, sebagai nak sebut lagi. Dan wajib fidyahnya matan. Dan wajib fidyahnya satu unta yang memadai pada udhiyah. Tadi apa lah? Badanah. Maka jika lemah ia maka satu lembu, maka jika lemah ia maka 7 kambing, maka jika lemah maka diberi makan qadar harga unta. Banyak juga qadar harga unta tu, banyak. Maka jika lemah maka wajib ia puasa qadar sebilah-bilah cupak daripada makan yang dikirakan dengan harga unta itu. Allah, banyak hari.
Kalau utah 20,000, apa ni kita buat katanya 2,000 riyal. Beli beras berapa cupak, poso setara tu, berat ke? Tak, apa yang nilai harga ni, nilai harga. Maknanya kita poso sebilang cupak, tiba harga utah kalau kita beli beras. Kalau utah mahal-mahal. Maka dinamakan dam ini tartib dan ta'dil, seperti lagi akan datang sebut, yakni pada muka surat 165 buat situ. Lagi akan datang sebut safhah 165 insya-Allah. Yang keenam, sikit lagi. Dan tidak wajib fidyah dengan mukaddimahnya, mukaddimah jima'. Tadi jima' ada mukaddimah yang tersebut, melainkan mubasyarah dengan syahwah. Artinya kita berpeluk dengan ada syahwah, dengan ketiadaan berlapik. Kalau berlapik tak apa lagi, maka fidyahnya dan fidyah jima' antara dua tahallul dipilihkan dia antara sembelih satu kambing ataupun sedekah 3 gantang bagi 6 orang miskin ataupun puasa 3 hari. Dam ni panggil apa? Maka dinamakan dam ini dam takhir dan takdir. Itu nama dia. Mana bagi pilih? Bagi pilih. Habis satu. Aku satu sikit di bawah. Yakni haram atas muhrim itu mubasyarah dengan syahwah pada barang yang lain daripada jima', seperti sentuh dan kucuk sebelum 2 tahallul. Kerana bahawasa apabila haram di atasnya akad nikah, maka haram mubasyarah itu terlebih aula, lebih lagi lah. Dan wajib fidyah di atas mereka yang mubasyarah dengan syahwah keluar mandi, ataupun tidak keluar. Fidyah ke apa? Iaitu syah, yakni seekor kambing, ataupun badal, yakni ganti kambing, daripada memberi makanan ataupun puasa. Dan tak lazimkan fidyah akan badanah, kerana badanah itu wajib ia dengan jima', maka yang ni ia panggil mukaddimah. Dan tidak pasti nusuk dengan mubasyarah dengan syahwah, sama ada keluar mandi ataupun tidak. Dan jika ada yang terlupa, maka tidak fidyah. Tak apa, yang terlupa tak ambil salah. Dan seperti demikian itu juga apabila tidak ia yang tahu dengan ihram, itu pun maka tidak fidyah juga. Adapun sentuh dengan tidak syahwah, maka tidak haram ia pada ihram. Semata-mata sentuh tak apa. Adapun mengeluarkan mani yang tersebut itu haram waktu ihram, maka tidak wajib fidyah padanya pada mengeluarkan mani, melainkan apabila keluar ia kalau adapun mengeluarkan mani yang tersebut itu haram, maka tidak wajib fidyah padanya, melainkan keluar ia. Maksud mengeluarkan mandi belum tentu tubik lagi, tapi dia buat asbab mengeluarkan mandi. Sekadar membuat asbab mengeluarkan mandi bila belum keluar haram, tapi bila keluar air mandi, waktu katanya kena fidyah. Itu tidak wajib fidyah padanya, melainkan apabila keluar ia air mandi. Dan menilik dengan syahwah dan menyentuh dengan syahwah serta berlapik tiap-tiap kepada keduanya itu haram. Sentuh dengan syahwah, tilik dengan syahwah serta berlapik sentuh ni haram. Dan tidak wajib fidyah jika keluar mandi sekalipun. Hak tu tak apa ni? Hak tu tak kena. Walaupun keluar sekalipun, yang atas saat ni dia mengeluarkan, dia buat. Hak ning dia tilik dengan syahwah. Lepas tu tubik air mandi, tak kena. Sekadar tengok. Ataupun dia sentuh tapi serta berlapik, ataupun sekadar hari, tidak wajib fidyah. Fidyah tak wajib.
Dan jika ia jima' kemudian daripada mubasyarah, mula-mula mubasyarah berpeluk berdakak lepas tu jima', ataupun kemudian daripada mengeluarkan mani, kita terjatuh mengeluar, masuklah fidyah keduanya itu pada fidyah jima'. Dan jika bukan ia sebab bagi jima' itu sekalipun, dan jika panjang masuk antara keduanya sekalipun, maknanya masuk fidyah tu ke dalam fidyah jima'. Dan wajib fidyah satu kambing pada jima' yang kemudian daripada jima' mupasikkan jima'. Artinya jima' kali yang kedua lah. Jima' yang pertama satu, jima' kali yang kedua ni fidyah satu kambing. Dan berbilang-bilanglah fidyahnya dengan berulang-ulang jima'. Kalau 2 kali 2 ekor, 3 kali 3 ekor, bila lagi lah yang tersebut. Sikit. Ketujuh, dan haram atas orang yang ihram akad nikah, ijab ataupun qabul. Dua-dua ni tak boleh. Lagi tidak sah bagi dirinya ataupun bagi yang lain. Tak sah belaka. Atas jalan wakalah tu pun tak boleh, ataupun wilayah tu pun tak boleh juga. Dan jika wilayah yang amah sekalipun, contoh raja lah, wilayah amah ni, hakim kah, wilayah amah, tak boleh belakang. Akan satu yakni dan haram atas muhrim berkahwin dan mengkahwinkan orang lain. Bila kata berkahwin dia sendiri, bila kata mengkahwinkan dia yang juga akad nikah dengan wakalah dan wilayah khasah dengan usubah, seperti barang yang haram atas imam dan qadi yang muhrim keduanya, bahawa mengkahwinkan yang lain dengan wilayah amah pada yang asah. Itu tak boleh. Antara dalilnya kerana hadis la yankihul muhrimu wala yunkihu. Yankihu yunkihu, itu bab dalam tidak kahwin oleh muhrim dan tidak mengkahwinkan yang lain. Kalau kata nakah dia sendiri yang terima nikah, kalau kata angkah dia yang mengkahwinkan orang, kedua tak boleh. Maka jika ada zauj ataupun zaujah ataupun wali ataupun wakil suami ataupun wakil wali itu muhrim, maka nikahnya itu batal. Semua itu batal, tak sah. Kerana bahawasa ditegahkan daripadanya pada hadis tersebut di atas sana, dan tegah itu menghendaki akan fasad, akan tak sah. Dan harus bagi muhrim itu menjadi saksi pada akad nikah. Saksi tak apa, akad nikah tak boleh, terima nikah tak boleh. Kerana bahawasa akad itu ialah ijab dan qabul, dan syahid itu tidak perbuatan baginya pada demikian. Orang jadi saksi bukan akad ijab qabul dah, kau dah dengar ya? Dan harus bagi muhrim itu meminang akan perempuan. Minang tak apa, bahkan dimakruhkan dia akan meminang, seperti mana dimakruhkan bagi orang halal itu meminang muhrimah. Hidup minang perempuan yang muhrimah atau makruh, supaya dikahwinkan dia kemudian daripada jadi halal. Lepas halal nak menikah, tapi masa minang itu masa muhrimah. Kerana nikah itu tidak harus ya, maka dimakruhkan meminang baginya. Dan harus bagi muhrim itu raja'ah, isteri yang tertalak di dalam iddah. Kita rajak tak apa, dia cerai di rumah, bila sama-sama nak haji umrah pergi rajak sana, tak apa. Klik-klik sekali dua tu baik tak, pergi rajak Mekah. Kita talak. Sama ada muhrimah dengan haji ataupun tidak, dan sama ada ditalakkan di dalam ihram ataupun sebelum ihram. Ikutlah. Dan apabila mewakil oleh orang halal akan seorang yang halal pada tazwij, pada menerimakan nikah lah, kemudian ihram salah seorang daripada keduanya ataupun perempuan, masa wakil itu masa halal lagi, maka tidak tercabut wakil padanya asah.
Jadi tak batal wakalah. Dan sempurna tazwij kemudian daripada tahallul. Masa tahallul tak boleh lah dengan wakalah tersebut. Jadi wakalah tidak batal namanya. Dan tidak bagi wakil yang halal bahawa mengkahwin sebelum tahlil muwakil. Muwakil tak ada tahlil lagi, tak boleh tu. Kena nanti muwakil tahlil dulu. Dan apabila muwakil, ia akan dia pada ketika ihram wakil. Wakil dengan doa ihram, muwakil wakil kepada wakil, ataupun muwakil ataupun perempuan, supaya mengakad baginya ketika ihram, tidak sah wakalah. Semua tetap sah. Kerana bahawa sah telah izin ia baginya pada barang yang tidak sah. Jadi bila tak sah izin pun tak jadi. Dan jika mewakili ia akan dia supaya mengkahwinkan dia keamanan dia pada tahallul. Jadi nanti menikah selepas pada tahallul lah, ataupun itlaq. Sah wakalahnya, itu tak apa. Masa dia wakil dia ihram, tapi suruh buat tu selepas pada tahallul boleh. Kerana ihram itu menegah akan terjadi nikah, tidak izin. Izin tak apa. Izin bukan kita menikah lagi. Maka apabila adalah yang muhrim itu wakil daripada suami, jadi suami itu mewakil ataupun wali baginya, maka tidak sah akadnya baginya, tak sah akad nikah. Dan jika suami itu halal sekalipun tak jadi juga. Tetapi tidak haram atas yang muhrim itu, muhrim ia rujuk akan isteri. Lelaki yang muhrim boleh dia rujuk isteri waktu ihram dan jadi saksi pada nikah, itu pun boleh juga. Situ dululah insya-Allah untuk malam ini. Yang ke-8, menghilangkan bulu dan kuku. Allahu a'lam. Pagi esok seperti biasa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana bil arifina wa qulubana wa ja'al a'malana khalisatan li wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آله